Rasulullah satu kali Rasulullah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Masuk dalam Masjid Nabawi, maka ada beberapa halaqah. Ada kawasan orang miskin, ada kawasan orang duk gini-gini. Maka Rasulullah pergi tempat orang miskin. Orang miskin ni tahu makannya dia lagu mana, dia makan buah tamar. Maka kalau dia makan buah tamar, dia tak ada bekas, tak ada tempat untuk dia letak buah tamar, dia letak atas pasir lagu tu ya. Maka Rasulullah pergi kepada dia, maka dia jemput Rasulullah makan, Rasulullah ambil buah tamar tu, Rasulullah ambil makan selalu. Rasulullah tak pernah ambil tengok bekas atas pasir, Rasulullah sapu ke, Rasulullah sapu-sapu ke, Rasulullah siuk ke, Rasulullah gahar di baju dia baru makan. Dia Rasulullah ambil atas pasir, Rasulullah makan direct. Ni tawaduknya Rasulullah nak jaga hati orang miskin. Kata tak payah sapu, Rasulullah ambil makan selalu. Maka gembiralah hati orang miskin kerana perbuatan Rasulullah tu memuliakan makanan dia. Maka pandai Rasulullah tu. Dan Rasulullah pernah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hiduplah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Himpunkanlah aku di dalam kumpulan orang miskin. Kerana Nabi kata, aku tengok pada malam Isra' dan Mi'raj, ramanya penduduk ahli syurga itu terdiri daripada orang miskin. Maka orang miskin ni kebanyakannya orang yang kuat agama. Kebanyakannya. Bukan kata orang kaya tidak ada orang kuat agama. Ada. Tetapi apabila seorang itu kaya, kebiasaannya, kekayaan dia dan kesenangannya banyak menarik dia daripada Allah Ta'ala. Tidur dia lebih selesa, maka dia payah nak bangun. Kehidupan dia selesa, maka dia tak pernah rasa kesusahan. Maka manakala orang miskin ni rasa susah, maka dia banyak hampir kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi kata ramai penduduk syurga adalah terdiri daripada orang miskin. Dan orang kaya yang baik dan orang miskin yang baik, beza dia tengah hari. Orang miskin masuk lebih awal daripada orang kaya di dalam syurga setengah hari. Setengah hari ni bersamaan dengan 500 tahun. Kerana satu hari sama dengan 1000 tahun. Alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun. Satu hari bersamaan, satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun hari-hari dunia. Maka orang miskin akan masuk setengah hari lebih awal daripada orang kaya, iaitu 500 tahun. Allah. Sebab itulah Sayyidina Osman Ibn Affan kata, bukan Osman Ibn Affan, Abdul Rahman Ibn Auf. Dia ni orang kaya, orang warang, orang zuhud, sahabat Nabi. Kira dia lah orang paling kaya, lebih daripada Sayyidina Osman lagi. Dia ni kaya sungguh orang. Apabila dengar hadis lagu tu, dia rasa tak sedap, rasa sedih. Maka Allah, katanya Nabi Muhammad, orang kaya akan lewat masuk syurga ni setengah hari, lebih kurang daripada orang miskin lebih awal. Maka dia minta doa dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad doa secara khas bagi dia boleh masuk awal ke dalam syurga. Dia antara orang kaya yang boleh masuk awal ke dalam syurga kerana berkat doa Nabi. Tu orang kaya yang baik, yang pemurah, yang suka kepada orang miskin, tidak hina, tidak rasa ego, tidak rasa takabur dengan kekayaan, iaitu ujian yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Orang miskin juga ujian, orang kaya juga ujian. Tetapi katanya Nabi, orang miskin lebih kuat ujian dia, lebih dia dekat kepada Allah. Tetapi orang kaya ini, kita jangan kata apabila kita senang, kita mudah untuk buat agama. Belum tentu. Sebab itulah Nabi bimbang kepada sahabat dia kekayaan berbanding dengan kemiskinan. Nak kata kekayaan ni lebih kuat dia punya cubaan berbanding dengan kemiskinan. Sekalipun kedua-duanya miskin, kadang-kadang ujian. Kekayaan juga ujian. Tetapi ujian kekayaan ini lebih payah, lebih sukar nafsu kita untuk lawan dia berbanding dengan ujian susah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang ketika susah, Masya Allah, kaki masjid, kaki buat kebajikan. Tetapi apabila kaya, kemudahan dia ada, lupa dia kepada masjid. Ni kebiasaannya, lumrahnya, ghalibnya. Kita tidak menafikan kebaikan orang kaya. Orang kaya pun ada yang baik. Tetapi lagu itulah, Nabi pun sebut lagu itulah, banyaknya orang penghuni syurga adalah orang miskin. Walaqad kana, adalah Nabi SAW ada baju besi yang tergadai di sisi seorang Yahudi.
maka sepanjang hayat dia tidak memiliki harta untuk menebus kembali baju basi dia sehingga dia meninggal. Ni Rasulullah, dia pernah berhutang dengan Yahudi, beli makanan untuk ahli keluarga dia, beli gandum, beli gapo untuk ahli keluarga dia. Maka berhutang terpaksa menggadaikan sesuatu supaya orang itu percaya. Maka Rasulullah gadah baju besi dia sendiri. Apabila gadah baju besi dia, maka dia tidak ada duit untuk bayar. Setahun, 2 tahun Rasulullah tak bayar dak, sehinggalah Rasulullah wafat. Rasulullah tak ada duit untuk menebus kembali baju besi dia. Ada riwayat kata Rasulullah bayar, ada riwayat kata sahabat lain bayar, tetapi Rasulullah tak sempat nak ambil daripada Yahudi. Tetapi dalam hadis ni kata Rasulullah tak sempat nak bayar, sehinggalah Rasulullah meninggal dunia. Nak kata Rasulullah ni kehidupan dia tidak senang. Rasulullah patutnya kekasih Allah, patutnya Allah Ta'ala sayang, Rasulullah Ta'ala akan beri kesenangan kepada kekasih dia. Tetapi kita tengok orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala, kebanyakan Allah Ta'ala tidak beri dunia kepada dia, yakni kesenangan. Kerana apa? Kerana dunia ini adalah musuh Allah. Dunia ini adalah musuh Allah. Maka Tuhan tidak akan memberi musuh dia kepada kekasih dia. Katanya Allah Ta'ala dalam hadis pada sebut, kalaulah dunia ini ada kepentingan dia, bernilai di sisi Allah, walau kadar nilai dia adalah sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni tidak ada timbangnya, tetapi kalau ada nilai sedikit saja, nescaya Tuhan tak akan beri dunia yang ia ada kepentingan saat ni kepada orang kafir walau seteguk air. Antara benda di dalam dunia adalah air. Maka kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Tuhan, Tuhan tak akan beri dunia ni walau kepada orang kafir walau seteguk air. Tetapi nak kata dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah, Tuhan beri sepenuhnya kepada orang kafir. Dia rajin, dia dapat harta. Dia bersungguh-sungguh, dia dapat kemewahan. Kita tengok orang kafir, kita tengok ekonomi sekarang dikuasai oleh orang kafir. Berarti dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah. Allah Ta'ala beri kepada musuh-musuh dia. Kalau ada nilai di sisi Tuhan, Tuhan tak akan beri pun sedikit walau kepada orang kafir. Kekasih Tuhan, Allah Ta'ala tidak beri kekayaan. Ada Allah Ta'ala beri kekayaan kepada kekasih dia. Ada wali-wali yang kaya, ada. Tetapi kebanyakannya Rasul Allah Ta'ala tidak memberi dunia kepada kekasih dia. Kerana apa? Takut kekasih dia berpaling daripada dia. Tengok dunia lebih dia sayang, dunia berbanding dengan Allah Ta'ala. Jadi apa-apa kau kita orang kaya, kita orang miskin, redalah dengan keadaan kita. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita kaya ataupun kita miskin. Janganlah misalnya orang kaya sekarang, saya nak jadi miskin, saya buang harta saya. Jangan membazir. Allah Ta'ala suruh jaga harta, Allah Ta'ala suruh menjaga, memelihara harta, buat kebaikan, buat kebajikan dengan harta. Jadi orang miskin pun ada kepentingan dia, ada tugas dia. Orang kaya pun ada tugas dia. Yang penting janganlah hati kita itu terlekat dengan harta dan dunia. Kita memiliki harta tak apa, tetapi harta itu kita gunakan untuk kebaikan kita, untuk dunia akhirat kita. Sebagaimana sahabat-sahabat ada orang kaya. Sayyidina Utsman menantu Rasulullah yang kaya. Waktu Rasulullah ada seorang menantu yang sangat kaya, iaitu Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman ini sangat pemurah. Ketika perang dia beli kuda, dia beli unta, dia beli telaga, dia bui pitih beribu-ribu dinar. Kalau kita kat bilion. Dia infakkan harta dia untuk perjuangan Nabi SAW. Ada kepentingan juga. Tetapi kebanyakan orang kayanya tewas dengan harta. Kebanyakan orang kaya tewas dengan harta. Tu Nabi nak sebut.